Kita mulakan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا مجدا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين يا رب العالمين. Sekali lagi doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan buat julung kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu pada hari ini. Dan sentiasa dan selalulah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab saat ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sebaik-baik majlis di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebaik-baik majlis tuan sekalian? Sebab Al-Quran adalah tenaga pengajarnya adalah Allah. Maka bila Allah tenaga pengajarnya, maka apakah majlis terbaik di muka bumi ini bila Allah restui, Allah bersama-sama dengan golongan-golongan orang yang menadah dia punya kepengetahuannya, menadah dia punya orang kata mudah hatinya untuk mendapatkan secepis rasa daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala atas posisinya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung tadabbur surah An-Naba. Pada siri yang lalu, seingat saya kita dah bincang sampai ayat yang ke-5, betul? Betul ke tidak? Betul ke salah? Oh, masih. Seingat saya kita berhenti sampai ayat 5. Kita dah bincang. Assalamualaikum. Betul tak? Kamu sihat? Saya perlukan pengesahan daripada yang hadis dulu. Betul? Sampai ayat 5 So kita dah bincang kenapa Allah dilihat macam ular. Kan kalla saya alamun, thumma kalla saya alamun. Itu kita dah bincang. Dan seingat saya juga sebelum kita balik baru ni saya dah bagi homework kan? Dah lupa. Saya dah bagi homework, tetapi tuan-tuan sekalian, dia bukanlah kena buat study, kena buka buku banyak, tak ada. Dia macam sekadar kita nak timbulkan rasa curious, rasa nak tahu dengan mendalam kita apa yang kita baca selama ni. Okay, kalau ingat apa benda homework saya bagi, saya pun dah lupa dah homework tu. Tapi saya rasa macam ada homework bagi sebelum balik topik. Dia. Ada ustaz, kita apa soalan dia? Yes. Terima kasih ingatkan saya. Soalannya adalah, ataupun penting yang saya nak minta sama-sama kita cuba kaji kan, supaya kita mengupayakan kita punya pemikiran, supaya kita tidak baca Quran kosong. Soalan yang saya tinggalkan kepada tuan-tuan sekalian adalah, benarkah Allah menukar topik khususnya daripada ayat ke-5 nak pergi ayat ke-6?
Sebab kalau baca tuan-tuan sekalian pada ayat 1 sampai ayat 5, nadanya kelihatan macam tegas. Nadanya tegas sebab Allah sedang membangkitkan tentang perihal hari kiamat. Tiba-tiba lepas cerita pasal benda yang tegas, tambah-tambah pula Allah respon macam like a boss daripada cerita sebelum ni. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, one day you will know. Satu hari nanti kita akan tahu pasal benda itu. Tiba-tiba ayat 6, alam naj'alil arda mihada. Tiba-tiba masuk, tidakkah kamu memerhatikan kami yang menciptakan bumi? Nampak macam tukar topik. Tapi soalan saya, adakah Allah tukar topik? Okey, setakat sebulan kita tak jumpa tu maksudnya. Ada tak pendapat rasa-rasanya Allah tukar topik ke bila lima nak pergi nak? Rasa-rasanya. Sebab sebulan tu Ustaz dah baca kan, mesti dah jumpa jawapan. Agak-agak lah cuba kongsi pendapat. Ataupun kalau tak sempat nak study pun tak apa, just kita nak baca, sekadar nak mengupayakan kita punya pemikiran kita kan, supaya kita tak rasa macam baca Quran tu just sekadar baca. Kita kena fikir. Ada satu perkara ataupun beberapa tempat kita kena fikir, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Okey, kalau baca ayat 5 dan 6, saya bacakan terjemahan, cuba kita tengok. Okey, ayat 5 dan 6. Allah sebut ayat 5, thumma kalla saya'lamun. Yang saya kata, yang Allah kata satu hari nanti yang kita akan tahu tu adalah pasal apa? Pasal kebenaran berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Ingat lagi tak? Lalu ayat ke-6, kenapa lepas kita pasal hari kiamat, dia masuk pasal Allah suruh tengok bumi. Allah kata, alam naj'alil arda mihada. Tidakkah aku yang, tidakkah kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah tanya soalan dekat sini. So, the question is, adakah Allah tukar topik? Itu je saya nak minta anda jawab. Ya. Allah tukar topik. Allah tukar topik. Jangan takut sangat dengan soalan lepas sekian. Lepas scary nak tanya soalan lepas ni. So, macam ni. Saya nak bagi gambaran macam ni. Kalau seseorang penceramah, bila dia bercakap, dia sampaikan satu topik, anda minta dia sampaikan topik Maulidur Rasul. Contoh je. Maulidur Rasul. Tiba-tiba dia sembang pasal benda-benda lain, pasal fiqh, pasal benda lain tidak ada kaitan dengan Maulidur Rasul. Anda rasa penceramah tu penceramah yang bagus ke tidak? Bagus ke tidak? Nak cakapkan salam. Dia diminta bentang tajuk Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah SAW, tapi dia sembang pasal fiqh, pasal solat lah, pasal tu lah. Tak ada langsung cerita pasal Maulidur Rasul. Anda rasa penceramah tu bagus tak bagus? Dia baguslah dia sembang pasal fiqh, tapi tak kena topik. Betul kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita akan kata macam tak berapa bagus kalau ceramah ataupun topik yang minta disembang pasal benda tu kita sembang benda lain. Tapi adakah Allah sekarang ini seolah-olah macam tiba-tiba nak sembang benda lain? Tak, tuan-tuan sekalian. Pastinya Allah Maha Suci daripada sebarang kelemahan. So sebab saya nak bagi anda fikir, adakah tukar topik atau tidak? Sebab kita nak tengok Allah tu betul kalau tukar topik. Sebab kalau tukar topik seolah-olah macam lemahlah Allah tu. Tapi Allah Maha Suci daripada sebarang kelemahan. Saya bagi idea macam ni tuan-tuan sekalian. Kenapa saya katakan ayat 5 dan ayat 6 tu tak tukar topik? Baik, soalan saya tuan-tuan sekalian, hari kiamat dah berlaku ke belum? Dah berlaku ke belum? Belum lagi. Kita dah nampak belum ke pasal apa benda? Allah tiup sangkala. Dah berlaku ke belum lagi? Dah berlaku ke sangkala pertama kedua? Tak berlaku lagi. Jadi benda tu tak nampak. Jadi logik tak kalau ada orang walaupun diceritakan pasal kiamat, mereka still tak percaya. Sedangkan dia kata, betulkah akan berlaku kiamat? Dia logik. Bukanlah kata kita macam membenarkan orang tak percaya. Tapi dia logik sebab benda tu tak nampak. Benda tu tak nampak lagi sebab benda tu tak berlaku. Mana yang lebih kita percaya? Benda yang dah berlaku depan mata ke benda yang belum berlaku depan mata? Mesti benda yang dah berlaku depan mata. Tapi sekarang kiamat dah berlaku ke belum? Belum. So kita memang wajib percaya. Tapi kalau ada orang tak percaya, barangkali dia kata, mana bukti? Tak nampak pun. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Allah bawa kita kepada ayat ke-6, Allah kata it's okay. Mungkin topik kiamat dengan ahwal mustaqbal, benda yang akan berlaku pada masa depan, kamu rasa macam susah nak terima sebab dia tak nampak lagi. Tapi now Allah tarik perhatian kita dari perkara yang kita tak nampak kepada perkara yang kita nampak.
Okay? So cerita pasal 1 sampai 5, pasal kiamat, benda yang kita tak nampak. Betul? Tapi Allah kata kalau kamu mengalami masalah untuk faham, it's okay. So benda tu kamu tak nampak lagi. So Allah tak hukum lagi manusia pada waktu itu. Allah kata, why not kita alihkan perhatian kita kepada benda yang kita nampak. Mudah-mudahan lepas kamu nampak benda yang kamu nampak dekat sini, akan mudah untuk kamu faham benda yang kamu tak nampak sebelum. Faham? So Allah sedang nak bantu manusia yang susah nak faham tentang benda yang dia tak nampak, yang susah nak percaya benda yang dia tak nampak. So Allah ajak untuk lihat benda yang nampak. So apa benda kan yang benda yang kita nampak tu sekalian, dapat tak nota baru? Dapat tak nota baru? So apa benda yang kita nampak tu sekalian, daripada ayat 6 sampai ayat 16 tu sekalian, Allah ada sebut 9 benda yang kita nampak. 9 benda yang kita nampak. Dan ke-9 benda ini Allah mendahulukan bukan aku, tapi kamu. Okay? Allah tak mendahulukan aku buat 9 benda ni, tapi kami buat 9 benda. Sebab tu saya letak kat sini terpuasnya dan nota tu. Benda keempat yang kita kena tahu tentang surah An-Naba, adanya soalan bertubi-tubi tentang 9 kali kami dekat dalam surah An-Naba. Jadi tuan-tuan sekalian, sekarang kita nak tengok apa yang Allah suruh kita nampak. Mudah-mudahan kita nampak benda ni. Nampak ni saya letak kat dalam bentuk ni kot, supaya kita nak rasa fokus kat perkataan nampak ni. Inverted comma. Apa yang Allah nak suruh kita nampak, sampai penampakan itu akan menyebabkan kita faham dan percaya apa yang kita tak nampak. Nampak tak circle? Nampak circle? So tak nampak dimulakan dalam surah ni. Tapi Allah kata mungkin susah sebab kamu tak nampak lagi. Tak apa, jom tengok benda yang kita nampak. Fokus Allah dekat sini. Allah nak suruh cari yang ni, tapi yang ni akan bantu yang ni. Faham? Saya dah membantu anda untuk faham tak flow sekarang ni? So tuan-tuan sekalian, ada 9 benda yang Allah nak suruh kita nampak, tuan-tuan sekalian. Baik, jom kita buka surah An-Naba. Hari ini kita baca ayat banyak sikit. Boleh? Kita baca sama-sama surah An-Naba dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-16. Boleh? 10 ayat baca? Boleh? Sekadar nak ambil berkat, kita berkumpul, kita mengadun bacaan Al-Quran, insya-Allah. So target saya ayat 16 hari ni kita habis. 6 sampai 16. Okay. Banyak tu, besar cerita-cerita tu, tapi kita cubalah kita mampu. Okay, baik. Dah buka dah surah An-Naba semuanya? Okay. Macam biasa, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan terus baca ayat. Sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Baik, untuk sekalian, kita kembali pada ayat yang ke-6. Saya dah explain tadi, sebelum dari ayat ke-6 cerita pasal benda yang tak nampak. Sekarang Allah nak tarik perhatian kita supaya kita tengok benda yang kita nampak. So apakah benda yang kita nampak, untuk sekalian? Anda boleh catat dengan cepat. Yang tu tak dalam nota. So dalam nota tu 9 kali kami kan, ada 9 soalan-soalan bertubi-tubi kan. Catat dengan cepat, saya ringkaskan untuk anda. Okay? Apakah 9 perkara yang Allah suruh kita lihat? Baik, nombor 1 tuan-tuan sekalian, pada ayat yang ke-6, Allah suruh tengok nombor wahid, bumi. Nombor 1, bumi. Alam naj'alil arda. So arda di situ bermaksud bumi.
Okay. Sifat bumi lepas ni kita bincang. So nak tengok apa benda yang nampak tu dulu. Nombor satu apa? Bumi. Nombor dua tu puas sekalian, Allah suruh tengok jibal ataupun gunung ganak. Okay. Itu nombor dua. Ataupun anda letak dalam bahasa Arab tu supaya kita dapatkan buat bahasa Arab tu. Bumi, al-ard. Yang kedua jibal. Jibal tu gunung ganak lah. Okay. Jibal tu gunung ganak. Yang ketiga tuan-puan sekalian adalah berpasangan. Berpasangan. Ialah berpasangan. Ataupun anda letak dekat dalam kurungan tu azwajan. Azwajan. Anda boleh tulis berpasangan ataupun laki dan perempuan pun boleh juga. Laki dan perempuan ataupun berpasangan pun boleh juga untuk yang nombor 3. Dapat tak kalau macam ni? Dapat Nombor 4 tuan-puan sekalian adalah tidur. Yang mungkin akan berlaku dalam kelas ni. Okay, tidur. So benda yang nampak juga tuan-puan sekalian. Ya Allah nak sebut. So kita buat ni, so tengok ni adalah tidur. Naum ataupun dalam bahasa Arab kita tulis sebagai naum. Tidur, naum. Okay, itu nombor 4. Okay. Nombor 5, tuan-puan sekalian adalah waktu malam. Nombor 5, waktu malam ataupun al-lail. Okay, al-lail. Dapat? Setengah ni. Nombor 6, Allah suruh tengok lawan bagi malam iaitu siang. Waktu siang ataupun dalam bahasa Arab nahar. An-nahar. Nombor 7, tuan-puan sekalian, Allah suruh tengok langit. Okey. Waja'alna nawmakum subatan waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha wa bainana fawqakum sab'an shidada. Anda tu letak langit tu sab'an shidada. Sab'an shidada yang mempunyai 7 lapisan. So apa yang ada 7 lapisan? Langit lah. Sebab tu kata sebut 7 tu 7 lapisan. Langit. Sab'an shidada. Itu nombor 7. Nombor 8 tuan-puan sekalian, Allah suruh tengok sirajan wahaja. Sirajan apa? Siraj. Matahari. So ada tak siraj? Sirajan. Okey. Yang ke-9, tuan-puan sekalian, Allah suruh tengok hujan. Hujan. Apa? Sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirat. Mu'sirat. Hujan. Mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjad. Okay, baik, tuan-puan sekalian. 9 benda yang Allah suruh kita tengok. Wajannatin al-fafa tu kenapa saya tak masukkan, walaupun ada kebun yang menumbuhkan batang-batang jalantin-lantin tu, saya tak masukkan sebab dia tak ada elemen kami letak kat situ. Kenapa sana? Kalau anda baca sampai ayat waja'alna minal mu'sirat, ada na tu. Na tu maksudnya kami. Cuba tengok ayat 6, alam naj'al, kami. Naj'alna kat situ kami. Wal jibal lautada disambut naj'al tadi tu. Wa khalaqna, 8 ada na. Wa khalaqnakum. Ayat ke-9 waja'alna, ada juga kat situ. Ayat 10 waja'alna. Nampak tak? Ayat 11 waja'alna lagi. Ayat 12 wabanaina. Nampak tak? So kami ada kat situ. Dekat 13 waja'alna lagi. Ayat 14 wa anzalna. Nampak tak? So ayat 15 dan 16 menurut, tak tahulah, saya tak pasti, menurut daripada Al-Maraghi, dia tak masukkan salah satu benda yang perlu dilihat. Tapi kalau nak masukkan tokoh bagi saya tak ada masalah. Mungkin 10 benda. Tapi sebab saya tak tahu, mesti ada sebab penafsir hanya sebut 9. Kalau ikut ilmu saya 10. Kalau nak ikut pembacaan saya 10 Kalau ikut terjemahan 10. Tapi kalau ada ulama kata 9, mungkin logik 9 ikut. Saya tak berani nak lawan muktabak. Tak berani nak lawan muktabak. Mungkin dah termasuk dalam bumi. Logik
So kalau kata nak letakkan nombor 10 tu boleh, tak masalah, tapi tidak menafikan yang muktabar kata 9. Okey. Yang ke-10 tu anda boleh letak linukhrija bihi habban wa nabatani, biji-bijian ataupun tumbuh-tumbuhan. Kebun-kebun pun again berkaitan dengan bumi juga. So tuan sekalian, mungkin faktor kenapa ulama kita sebut 9 yang saya sampai sekarang tak boleh nak ingkar muktabar kata 9. Maka tuan sekalian cukup sekadar kita kata 9, tapi nak tambah ke 10 katalah biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun. Boleh letak dekat situ. Baik tuan sekalian. So sampai 9 benda Allah suruh kita tengok supaya kita faham tentang kewujudan hari kiamat. Baik tuan sekalian, ke-9 benda ini dia ada benda yang Allah nak suruh kita lihat dalam satu poin yang sama. Walaupun ada 9 objek, tetapi 9 objek ini tuan sekalian, satu kita boleh letakkan dalam satu kategori, namanya adalah alam. Betul? Walaupun ada 9 objek, tapi 9 objek ini di bawah satu kategori yang dinamakan sebagai alam. Kan? Alam. Dan ni satu, poin pertama, kategori pertama adalah alam. Yang kedua tuan sekalian, yang ni yang mahal sikit. Di samping ianya adalah sebagai alam, dia juga adalah benda, 9 benda yang tak pernah ada manusia mengaku dia ciptakan. Tak ada manusia mengaku dia ciptakan benda. Bumi, ada tak makhluk dekat muka bumi ni sekarang ni, saat ni, detik sekarang ni yang mengaku dia cipta bumi? Tak ada. Gunung Ganang, ada orang mengaku dia cipta Gunung Ganang? Tak ada. So 9 objek ni tuan sekalian, sampailah hujan adalah benda yang tidak pernah lagi dekat dunia ada orang mengaku dia cipta benda tu. Tak ada. Sampai sekarang tak ada tuan sekalian. Sebab itulah saya pernah cerita pasal Namrud dengan Ibrahim dulu dekat sini. Pasal debat Namrud dengan Ibrahim alaihissalam. Pernah cerita belum kat sini? Belum. Dalam suratul Baqarah pernah sekali Namrud dengan Ibrahim berdebat. So waktu tu Ibrahim alaihissalam nak kenalkan kepada Namrud siapa Tuhan dia. Dia boleh sebut Tuhan saya adalah Allah, tapi bahasa orang macam Namrud ni, dia tak boleh kata Tuhan dia adalah Allah. Dia kena perkenalkan siapa Tuhan. Apa kehebatan Tuhan Ibrahim berbanding dengan Namrud pada waktu itu. Sebab Namrud waktu tu mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Lalu Ibrahim kata, Tuhan aku adalah uhyi wa umit. Uhyi wa umit ke? Uhyi wa umit itu kata Namrud. Tuhyi wa umit itu tak silap saya. Poin saya adalah Ibrahim bagi tahu Tuhan saya boleh menghidupkan dan mematikan. So itu poin Ibrahim pertama bila nak perkenalkan siapa Tuhan. Dia bagi tahu Tuhan saya adalah Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan. So Namrud dengar pada waktu tu, oh Tuhan kau boleh menghidupkan dan mematikan. So lalu pun Namrud respond, qala ana uhyi wa umit. Oh, I can do that also. So kalau kamu kata Tuhan kamu boleh hidupkan dan mematikan, Namrud kata aku pun boleh buat sekarang ni. Aku boleh tentukan kau hidup dan mati sekarang, wahai Ibrahim. Nampak? Angkuhnya Namrud pada waktu itu. So Ibrahim tak putus asa. Dia bentangkan sifat nombor 2 bagi Allah. Dan dia kata Tuhan aku yang menciptakan langit dan bumi. Oh pula. So tadi dia kata Tuhan dia yang berhak yang menghidupkan dan mematikan. Tapi poin kedua Ibrahim bawa adalah hujannya adalah Tuhan aku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tiba-tiba Namrud dengar Tuhan cipta langit dan bumi. Tak ada pula Namrud kata, aku pun ciptakan langit dan bumi. Dia tak respon. Dia mati akal. Dia kata, Tuhan kau cipta langit dan bumi. Aku pun tak pernah mengaku. Yang walaupun aku mengaku Tuhan, aku rasa tak boleh buat cipta langit dan bumi. Kenapa lah? So bab hidup mati, dia boleh selar lagi poin itu. Tapi bab menciptakan langit dan bumi, dia tak boleh nak balas hujan. Sebab hatta Namrud pun tak boleh mengaku dia cipta bumi ni langit. Faham? Satu lagi tuan sekalian, Ashabul Kahfi punya cerita. Kan Ashabul Kahfi pada waktu tu, kan raja yang zalim tu kan, dia minta kalau boleh kau sembah aku. Aku raja kamu, aku sebagai Tuhan kamu. Tapi tuan sekalian, waktu tu Ashabul Kahfi tak kenal nama Tuhan dia adalah Allah. Dia tak tahu. Tapi macam mana dia nak express
yang Tuhan dia bukan raja tu, tapi Tuhan aku adalah Allah. Dia tak kenal Allah tu nama Tuhan dia Allah. Tapi dia kata Tuhan dia siapa? Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Kan? So dia sekarang ni bila Allah cerita pasal 9 benda ni, ini adalah 9 objek dekat muka bumi yang tidak pernah ada orang, manusia, makhluk mengaku dia boleh buat benda-benda ni semua. Hujan, tuan-tuan sekalian. Ada tak hari ni manusia boleh kata hujan sekarang? Ada tak manusia boleh kata daripada Pak, berhenti hujan? Berhenti hujan. Ada tak manusia boleh buat itu? Surah Luqman, ayat yang terakhir. Favorite tak surah Luqman? Ada yang suka baca surah Luqman tak? So, kalau dia suka baca, mungkin dia banyak anak pun. So nak kata tuan-tuan sekalian, dalam surah Luqman ayat yang terakhir, Allah sebut ada 5 benda yang dirahsiakan kepada manusia sampai akhir zaman. Saya pernah cerita kat sini belum? Ada yang kata dah, ada yang kata belum? Dah. Oh, tempat lain. Okay, tempat lain. Ada 7 selamat. Okay. So ada 5 benda yang Allah kata sampai hari kiamat manusia tidak akan tahu dan tidak ada ilmu tentang. Okay. Kalau anda boleh buka sekejap lah kan surah. Tak apalah saya bukakan untuk anda. Kan nak buka tu takut lambat. Surah Luqman. Mana Luqman? Okey. So surah Luqman ayat yang terakhir. So Allah bunyi ayat ni adalah auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. So ada 5 benda yang Allah kata sampai bila-bila pun manusia tidak akan ada pengetahuan tentang. Okey, boleh catat 5 benda. Saya sebut bahasa Arab, anda sebut bahasa Melayu. Saya ada bahasa Melayu tak? Saya sebut bahasa Arab dan saya sebut bahasa Melayu. Dua-dua sekali. Yang saya cakap bahasa Arab, sebut bahasa Melayu senyap jadinya. Tak apa. Okey, baik. Nombor 1 tuan-tuan sekalian adalah ilmus sa'ah. Ilmus sa'ah. Nombor 1 soalan boleh sebut tak? Saya sebut bahasa Melayu, saya sebut bahasa Arab, saya sebut bahasa Melayu. Soalan nombor 1 boleh sebut ni. Ilmus sa'ah. Okey. Ilmus sa'ah ni apa benda? Hari kiamat. So sampai bila-bila tuan-tuan sekalian manusia tak akan tahu bila hari kiamat. So tidak akan ada pengetahuan yang meliputi tentang hari kiamat. Itu nombor 1. Yang kedua tuan-tuan sekalian adalah wa yunazzilul ghais. Yunazzilul ghais bermaksud yunazzilu turun, al-ghais hujan. Yes. So nombor 1 hari kiamat manusia takkan tahu sampai bila-bila, Allah je yang tahu. Yang kedua turunnya hujan. So tuan-tuan sekalian pernah tak berlaku mendung tapi tak hujan? Ada pernah tak berlaku panas terik tak hujan? Sebab bab turun hujan hanya Allah je yang tahu. Allah janji 5 benda ni tak akan ada manusia tahu macam mana keadaannya. Cuma Allah yang kawal sedia benda. Allah yang ada ilmu yang meliputi tentang benda. Nombor 2 turun hujan. Sebab tu kita tengok panas rasa tak hujan kot, pak hujan. Tengok benda-benda rasa hujan kot, tak hujan. Benar bagus sebab dalam ilmunya Allah. Nombor 3 tuan-puan sekalian adalah ma fil arham. Ma fil arham. Okay, tulisan saya tak cantik sangat tapi boleh faham kan? Ma fil arham. Ma apa fi dalam arham rahim. So nombor 3 yang dirahsiakan oleh Allah kepada manusia adalah apa yang berada dekat dalam rahim seorang itu. Bukanlah sekadar apa yang ada, apa yang berlaku dalam rahim seorang itu. So tuan-puan sekalian, setakat ni walaupun ada scan 4D, 3D, 5D, 6D tuan-puan sekalian, takkan ada yang boleh bagi detail muka yang keluar tu macam mana. Betul? Scan lah macam mana sekalipun, tak ada yang boleh bagi detail muka yang keluar tu macam mana. Dan pernah berlaku tuan-puan sekalian, pernah berlaku. Yang ni cerita benar tu saya.
Saya memang anak pertama, saya nak sangat anak perempuan. So bila mana dah cukup 20 minggu tu puan sekalian, sebab wasi doktor dia beritahu, bang 20 minggu ni kalau ikut scan, kita tak berharap, tapi kalau ikut scan dah boleh tahu jantinya. So tuan-tuan sekalian, masa 20 minggu tu, dalam 20 lebih minggu scan. Saya tak minta pun, tapi doktor cakap, sebab saya cuba nak, tak kisah pun lelaki perempuan asalkan, tapi dalam hati pernah terniat nak anak perempuan. Tiba-tiba dalam 20 minggu lebih tu, dia scan, oh tanya cik anak perempuan, tak ada pistol. Dia kata macam tu. Dia kata anak perempuan. Oh, siapa tak gembira, memang benda kita hajatkan, benda tu memang doktor sebut, tak minta sebut pun, dia sebut. Saya pun dah senyum kat saya pun dah senyum kat saya, sebab memang kita berhajat anak perempuan. Tiba-tiba tu puan sekalian, scan sekali lagi, tanya ada pistol. Nampak tak? So, nak kata tu puan sekalian, bila kita kata, kita mungkin expect kita dah tahu secara berikuti tentang benda. So, doktor dah confident, okay, check girl, dia kata, expected girl. Tapi tu puan sekalian, scan sekali lagi, boy pula. So alhamdulillah muncullah rumah asing ke dunia. Memang lelaki pun. So nak kata tuan-tuan sekalian, ma fil arham hanya Allah je yang tahu. Secara meliputi. Kata tuan sekalian, ada pula rahim, contohkan macam orang ni dah, sebab saya pernah ni sahabat saya berlaku. Kes ini masuk paper. Tuan-tuan sekalian, dia ni pregnant, at the same time terlibat dalam kemalangan yang telah mengakibatkan bapa dia meninggal dunia dalam kereta. Masuk paper yang dekat Felda, dekat Pahang, kalau anda pernah baca. Bulan Ramadan baru ni. So tuan-tuan sekalian, dia tak tahu pun yang dalam perut itu ada baby. So ikut accident tu memang hentak perut, memang semua. Kalau ikutkan bayi tak selamat dah. Kan, doktor pula bagi tahu, dia siap bagi tahu kat suami. Dia kata kalau ikutkan ni tak tahulah bayi selamat sebab dia minta tak ada fetal heart, tak ada. Fetal tu mati. Fetal heart. So tak ada fetal heart. Takdir Allah tuan-tuan sekalian, lama tak ada fetal heart. This is true story. Okay? Lama tak ada fetal heart. Sepatutnya dah 10 minggu tu dah berjumpa dah fetal heart tu. Kan, saya tahu sebab wajah doktor tu, saya tahu tertahu. 10 minggu dah ada fetal heart sepatutnya. Tapi tak muncul-muncul walaupun dah 10 minggu. Takdir Allah, dekat-dekat 20 ada fetal heart. Sampai sekarang membesar baik. Doktor kata, saya tak pastilah, tapi apa-apa yang berlaku dah tahu. Doktor tu bagi tahu macam tak mati dah baby tu. Macam tak ada dah baby tu. Sebab memang kuat berlaku accident tu. Orang yang kita. Saya doakan anak sahabat saya. Dia juga terlibat dalam kemalangan itu. Umur dia sama banyak dengan anak saya 2 tahun. Tapi yang berlaku sebab ada direct hit di kepala. Direct hit di kepala. Kesannya apa tuan-tuan sekalian? Untuk bagi otak dia tak aktif waktu tu, doktor tidurkan dia selama 2 minggu. So 2 minggu otak dia tak aktif. Sebab kalau dia aktifkan juga tuan-tuan sekalian, bagi budak tu bangun, takut dia tak recover. Otak tu tak sempat recover. Kesannya tuan-tuan sekalian, lepas bangun daripada tidur 2 minggu, anak dia jadi reset balik. Tahu tak reset? Patut 2 tahun dah boleh jalan. Saya pernah tengok anak dia 2 tahun berjalan, berlari, panjat kaki. Saya pernah tengok. Tapi yang berlaku, dia reset. Dia belajar balik baring, belajar balik balikkan diri, belajar balik duduk, belajar balik diri. Tapi dia macam istilahnya lumpuh belah kanan. Dia jadi macam kanan dia hilang fungsi. Tapi doktor kata curable. InsyaAllah, doakan dengan cepat. Sebab dia cuba nak gerakkan, tapi ada tangan kiri, kalau ada sedikit pergerakan tu, dia macam robot. Dia macam dia tak flow macam tu. Dia macam so ujian lain-lain. So tuan-tuan sekalian, baby dalam perut semua dalam urusan Allah. That's my point. Okay. So kita takkan tahu apa yang berlaku, jantina ke apa. Sebab tu lah, just doa baby tu sihat pun dah cukup. Okay. Yang keempat tuan-tuan sekalian, yang keempat adalah Allah sebut tadri nafsun maza taksibu ghadan. Maza taksibu ghadan. Mada taksibu ghadan. Mada apa yang taksibu kita lakukan ghadan, esok. So apa yang kita akan buat esok, Allah kata manusia akan tahu.
Dia boleh plan, tapi betul-betul ke berlaku Allah je yang tahu. Pernah tak anda plan esok nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni, last sekali tak berlaku pun. Dia ada dua sebab tak berlaku. Yang pertama sebab dah tak hidup dah. Yang kedua tu mesti sebab dia dah sebab masalah-masalah tiba-tiba lain tak berlaku. Dia jadi buat benda lain. Dia lari daripada apa yang dia plan. Kan? Betul tak? So mata taksibu qada Allah je yang tahu. Saya nak cepatkan sikit. Poin saya nak bagi tahu kat sini je sebenarnya. Pasal hujan je. Tapi dah ala-ala tu kongsi kan. 5 benda yang kita tidak akan tahu sampai bila-bila. Yang terakhir adalah bi'ayyi ardin tamut. Boleh Redha tulisan saya tak cantik sangat ni. Bi'ayyi ardin tamut. Bi'ayyi di mana ardin tanah ataupun bumi tamut kita akan mati. Dan kata di mana kita akan mati pun Allah takdirkan, kita tak tahu sampai bila. Meskipun kita ni darah Melaka. Kita ni anak jantin Melaka. Kalau sebelah ni darah keluar tu tulis Melaka tu maksudnya. Cek darah Melaka tulis M. Aku pula darah M Melaka. Darah pahlawan kata. Tapi tuan sekalian, meskipun semangat cintakan negara pada Melaka tu, semangat cintakan negeri pada Melaka, dia target nak mati kat Melaka, kadang-kadang tak tahu. Kan? Anda agak tuan sekalian, Ustaz Harudin, almarhum Ustaz Harudin. Dia nak meninggal kat mana? Kalau ikut nak tanya hajat, meninggal kat mana? Mestilah nak meninggal ke tempat yang baik-baik. Kan? Kalau kita sekarang kau tanya saya, nak meninggal kat mana? Mekah lah. Tapi adakah Allah akan bagi peluang kat semua orang? Sampai ayyi ardin tamu tak tahu. Dia mungkin berhajat dalam tempat, tapi siapa sangkakan kat California? Kan? California kan? Tak tahu. So kita tak akan pernah tahu di mana kita akan disemandikan ataupun akan kita akan mati. So ini 5 benda. So again kembali pada cerita benda ni. So 9 benda ini tidak ada manusia pernah mengaku dia boleh buat. Tak ada. So tuan-tuan sekalian, bila 9 benda ni manusia tak boleh nak buat, sepatutnya bila manusia tengok benda ni semua, bila dia tengok semua benda ni, sepatutnya kena rasa apa? So kalau ini 9 benda yang manusia tak boleh nak buat, dan tidak pernah ada manusia kat dunia yang mengaku dia boleh buat benda ni, so sepatutnya bila mata melihat semua benda ni, dia kena rasa apa? Merasai itu adalah ayat Allah. Ayatnya apa? Tanda kebesaran Allah. Baik, tanda-tanda kebesaran Allah. So sepatutnya bila mana kita nampak bumi terhampar luas, sebab kalau sebut alam naj'alil arda mihada dalam terjemahan kita tulis hamparan, betul tak? Tapi anda pun tahu mihada datang dari perkataan mahdi. Mahdi ni apa? Buayan. Kan? Anda dengar tak? Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Kan? Mahdi ilal lahdi. So tuan-tuan sekalian, kalau kata mihada datang perkataan mahdi, ibaratnya Allah bagi tahu, aku ciptakan bumi ibarat untuk jadi seperti buaya. Satu, hamparan dia luas. Yang kedua, dia bersifat seperti buai. Apa yang Allah nak sampaikan, bumi ini ibarat buai. Maksudnya tuan-tuan sekalian, Allah nak bagi tahu dalam terlampar luas, terbentang luas bumi ini. Kedua, sifat benda yang terbentang luas tadi adalah mendatangkan keselesaan dan keselamatan. Betul tak baby? Kenapa dia suka tidur dekat dalam buah? Sebab dia rasa selesa, dia rasa selamat. Sebab bila buah ni kan, kalau anda letak baby kan, dia macam comfort. Nak kata betul? Dia bukan comfort, apa benda tu? Dia macam rat. Dia ikut bentuk baby punya badan. Dia jadi macam kena peluk, rasa macam kena peluk. Sebab tu baby rasa seronok bila dalam buah. Sebab bila masuk tu, yang tepi kiri kanan tu rasa macam itu. Dia rasa macam dia kena peluk. Sebab tu baby tidur dalam buai lama. Betul? Sebab dia rasa macam dia kena peluk. So tuan-tuan sekalian, bumi yang terbentang luas ibarat buai, Allah kata aku cipta dia luas, kamu boleh bertibaran kat muka bumi ni. Kedua, mana ceruk kamu pergi kat muka bumi ni, kamu akan rasa selamat dan selesa.
selamat dan selesa. Macam best. Ke tak best? Saya rasa macam nak masuk buayan sekarang, Ustaz. So, terima sekian. So, sebab tu Allah kata alam naj'al al-ardha mihada. Okay. So, sekarang kita tengok bumi, kita tengok gunung Gana, kita tengok kita ni ada pasangan, kita tidur, kita tengok malam, siang, langit, matahari, hujan. Sepatutnya benda-benda ini kita tengok, terus kita akan nampak tak lain dan tak bukan, kita hanya boleh nampak Allah Azza wa Jalla. That's why kerap kali saya ulang kat sini tuan-tuan sekalian, bagi orang-orang yang dah banyak kesan-kesan Al-Quran dalam diri dia, patutnya hatinya sudah tidak ada masalah untuk tengok alam-alam ini sebagai tadhkirah. Tadhkirah. Tadhkirah ni apa tuan-tuan sekalian? Yang ni lepas ni daripada buat ni, saya akan buat satu formula. So, jangan hilangkan perhatian kepada word ni. Okay? Tadhkirah maksudnya mana? Peringatan. Baik, tuan-tuan sekalian, apa perkataan asal bagi tadhkirah? Siapa boleh sebut dekat saya? Dal, kaf, ra. Betul? Zikir ataupun zakara. Zakara ataupun zikir maksudnya apa benda? Ingat. So, tuan-tuan sekalian, alam ini dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebut dia berfungsi sebagai tadhkirah untuk manusia. Sewajarnya bila Allah suruh kita tengok alam-alam semua ni, sebabnya bila tengok kita akan beringat. Ingat tentang apa? Ingat tentang kebesaran Allah. Sebab nak setiap masa ingat Allah tu hebat, Allah tu maha kuasa. Kadang-kadang kita perlukan satu alat bantu untuk kita sentiasa ingat. Sebab dia bukan isu saya ingat dalam satu-satu keadaan saja. Isunya adalah konsisten tak kita ingat. So, cara untuk menjadikan kita konsisten ingat, Allah jadikan alam yang anda tak perlu buka buku, anda tak perlu keluar duit, anda kena buat apa tau? Buka mata. Faham? So, itulah alat bantu untuk tazkirah. Sebab kita mungkin nak tazkirah, kena apa tau? Kena ada internet. Nak kena buka satu makhluk apps berwarna merah putih. Namanya apa? YouTube. Betul tak? YouTube warna merah putih kan? Anda kena tekan YouTube. Kalau data tak cukup, tak bayar bil bulan-bulan, maka anda tak boleh tengok YouTube kat situ. So, tuan-tuan sekalian, anda kena laburkan duit untuk bayar internet. Anda kena tengok kat situ, dapatlah saya ingat sikit dah Ustaz pasal hari kiamat ni daripada dengan YouTube. Tapi tuan-tuan sekalian, Allah bagi alat percuma. Anda tak perlu keluar duit, anda tak perlu pergi ke kelas-kelas, anda perlu just apa tau? Diri kat mata, tengok. Itu je. So, Allah jadikan alat bantu tazkirah ni sangat-sangat mudah. Tapi berapa ramai yang ambil benda yang mudah percuma ni sebagai alat bantuan dia lebih kerap. Bukan isu saya ingat, no. Isunya adalah saya kerap tak, konsisten tak ingat Tuhan. So, faham tak? So, sekarang ni bagi sisi kita yang banyak masuk dalam tadabbur, bukan lagi nak capai saya nak kena ingat Allah. Bukan. Anda kena ubah sikit word tu. Saya kena lebih kerap ingat Allah. Saya kena lebih konsisten ingat Allah. Itu sekarang kita punya target. Bukan nak ingat Allah dalam satu-satu keadaan je. Ni masuk dalam tadabbur, ingat Allah, takut Allah, tapi keluar tadabbur. Masuk kereta bercampur dah. Apa dah belum. Orang ingat Allah hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nampak tak? So, kita sekarang nak capai level konsisten dengan Allah. So, naik kereta dah nampak tak pokok? Naik kereta dah nampak tak orang punya perangai? So, tengok benda ni semua. Allah kata tadhkirah. Baik, tuan sekalian, apa kesan kalau manusia tidak zikir, tidak tazkirah? Kalau tidak ada tazkirah. Sebab sorry. Sebelum kesan, tazkirah ni hanya akan bermanfaat untuk siapa? Bukan manusia. Sebab tak semua manusia akan bermanfaat daripada sini. Dan kepada siapa tazkirah yang akan bermanfaat? Allah sebut dalam Quran. Saya cuba carikan ayat Tuhan untuk anda. Sebab saya rasa tak puas nak sebut ayat untuk anda. Sepantas nak saya cari, insya-Allah. Sudah. Saya ingat ayat tu, tapi tak ingat ayat mana, surah mana. Okey, saya dah jumpa dah. Al-Dhariyat ayat ke-55. Al-Dhariyat surah yang ke-51, Al-Dhariyat
ayat ke-55. So Allah bagi tahu dalam ayat 55 surah Al-Dhariyat, surah ini ataupun tazkirah ni akan bermanfaat untuk siapa? So Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakkir, maka berikanlah peringatan, fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan-peringatan itu, tazkirah itu tanfa'ul, akan bermanfaat, tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang digelar sebagai mukminin. So ini tuan-tuan sekalian, tazkirah, ramai orang bagi tazkirah, banyak orang dengan tazkirah. Tapi tazkirah, kata Allah, hanya akan bermanfaat bagi golongan ini sahaja. So kalau mereka tidak menjadi mukmin, hanya sekadar menjadi muslim, maka muslim tidak rasakan tazkirah ini bermanfaat, sekadar jadi muslim. Tapi orang tu dia upgrade, sekurang-kurang dia dicapai mukmin ini, maka tuan-puan sekalian, dia akan terkesan dengan tazkirah. So piawaian nak jadi orang beriman ni bukannya kecil. Tuan-puan sekalian, sebab Allah kata selagi mana ada tazkirah dan kita terkesan dengannya, barulah kita digelar sebagai orang mukmin. Nak kata tuan-puan sekalian, kalau ada tazkirah yang tidak berkesan di hati, maksudnya siapa yang tak ada? Anda jawab sendirilah, saya tak bagi nasihat. Tapi nak kata tuan-puan sekalian, dia hanya akan bermanfaat untuk al-mu'min. Itu yang kita kena faham daripada tazkirah. So yang akan bermanfaat untuk al-mu'min. Seterusnya tuan-puan sekalian, yang ini kita tengok siapa yang akan bermanfaat. So siapa? Orang beriman. So sekarang ni kita nak jawab, apa kesan kalau tak jadi orang beriman, kalau dia tak ambil tazkirah ataupun zikir sebagai benda yang perlu dibuat dengan segera, maka apakah kesan? So orang yang dapat kesan, yang bermanfaat dengan tazkirah, Allah kata mereka ni mukmin. Tapi kalau orang yang tak terkesan dengan zikir, diberikan zikir tapi tak terkesan, maka Allah kata mereka ni siapa? Apa kesan bila mana mereka tidak ambil zikir sebagai benda yang perlu dilakukan segera? Maka anda kena buka surah As-Sajdah. Yang ni surah apa tadi? Zariyat. Ya. Ayat 25. So sekarang ni kena buka surah As-Sajdah. Ayat rasa macam banyak exercise kali ni. Kiri kanan. Okey. Surah As-Sajdah ayat yang ke-22. Ayat ke-22. As-Sajdah ayat yang ke-22. So apa cerita surah As-Sajdah ni? Surah As-Sajdah ni bagi tahu apa kesan kalau dibentangkan tazkirah, zikir, peringatan, tapi mereka macam just tak nak ambil manfaat. Maka Allah bagi tahu dalam ayat tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa man adlamu mimman dzukira, perkataan zikir tu kasih tahu, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimin muntaqimun. So Allah bagi tahu dalam ayat ni, Allah perkenalkan siapakah orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim itu? Tuan-tuan sekalian, kita mungkin menyangkakan nak jadi orang zalim ni mesti kena jadi pemimpin. Betul? Sebab perkataan zalim bila sebenarnya dengan pemimpin, dengan ketua masyarakat ataupun pemimpin negara, maka barulah orang tu boleh jadi zalim. No. Allah bagi tahu nak jadi zalim tak perlu tunggu jadi pemimpin. Tak perlu tunggu. Sekarang ni pun bila masa boleh jadi zalim. So siapakah orang zalim tu? Man azlamu, siapakah orang yang zalim? Man mimman dzukira bi ayati rabbih. Diperingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Diperingatkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Dzukira bi ayati rabbih, ayat. Dia peringatkan tentang tanda kebesaran Allah. Thumma, apa yang mereka buat tak lama lepas tu, a'rada anha maksudnya mana? Mereka berpaling macam macam ignore ni apa ignore?
Tak peduli. Yang minta kisah. Orang yang mempedulikan peringatan tentang kebesaran Allah, Allah kata mereka lah azlam, mereka lah zalim. Faham? Tak cukup dengan gelaran zalim. Anak rasa besar tak gelaran zalim ini dipalingkan pada manusia? Oh, besar. Dalam ayat lain Allah kata orang zalim haram masuk syurga. Sudah. So isu tak ambil berat pasal ciptaan Allah, kebesaran Allah, is a very big deal. Bukan benda boleh buat main tu maksudnya. So Allah kata orang zalim itu orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan tentang kebesaran Allah. Dan Allah kata gelaran zalim itu pun dah cukup besar. So saya letakkan dalam bentuk point, orang yang berpaling kesan, ini Pak kesan. Orang yang berpaling adalah orang yang dikira sebagai zalim. Dia tak ambil dikira sebagai benda yang peduli dengan segera. So orang itu orang zalim. Dan level paling besar yang Allah gelar mereka di samping zalim adalah, cuba cari itu sampai habis. Thumma a'rada anha inna minal mujrimin. So Allah letak satu lagi gelaran. Sesungguhnya mereka semua adalah daripada golongan-golongan al-mujrimin. Mujrimin. Al-mujrimin ni apa? Pendosa? No. Lebih tepat jarama maksudnya jenayah. So mujrimin penjenayah. So Allah bagi tahu orang yang ignore benda-benda yang Allah suruh tengok benda ni, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, mereka ini Allah kata zalim belas, mereka adalah penjenayah. Penjenayah. Macam seronok tak kalau Allah isytiharkan kita ni sebagai penjenayah? Anda tengok penjenayah hari ni pun jijik ke tak jijik? Anda tengok penjenayah hari ni takut ke tak takut? Takut kan? So Allah kata nak jadi penjenayah tak perlu tunggu bunuh orang, tak perlu tunggu pergi solat dia orang pecah amanah, tak perlu tunggu. Anda just ignore je apa yang ayat-ayat Allah ni, zalim penjenayah. Macam so tuan-tuan sekalian, dia hanya akan berkesan tazkirah ini untuk mukminin. Al-Dhariyat 55. Tetapi tuan-tuan sekalian, siapa yang ignore tazkirah yang Allah dah bentangkan depan mata mereka, mereka tak perlu bayar, just buka mata tengok je. Allah kata mereka ini adalah orang yang zalim, dan orang itu digelar sebagai mujrim, penjenayah. So Ustaz, macam mana Ustaz saya nak jadikan diri saya ni orang yang beriman, dan saya jadi orang yang nampak Allah di sebalik ayat-ayat ni? So macam mana? So saya tak naklah cerita pasal siapa, kesan, tapi tak nampak praktikal. Sebab kalau saya tak bagi tahu praktikalnya, belum tadabbur lagi. Yang tadi saya buat info tentang siapa, kesan, tapi nak buat dalam bentuk praktikal, kita kena tadabbur. So macam mana Ustaz saya nak jadikan dalam bentuk tindakan saya selaku orang yang beriman, dengan saya tengok alam tu, saya boleh nampak Allah di sebaliknya. So how? So dalam cerita ni, dalam babak nak tadabbur ni, kita kena buka babak pemilik dua kebun dalam suratul Kahfi. Kena baca? Baru baca kan hari Jumaat baru ni? Esok nak baca ke malam ni dah baca dah? Malam ni dah baca. Semua anak soleh berlaku. Anak-anak soleh, alhamdulillah. So tuan-tuan sekalian, kalau kita baca suratul Kahfi babak yang kedua, kita akan baca cerita pasal pemilik dua kebun. Remember about this story? Pernah dengar tadabbur surah Al-Kahfi dekat sini? Pernah kan? So apa yang berlaku dekat pemilik dua kebun ni? Siapa boleh cerita sikit-sikit pada saya? Ada tak benda-benda yang disebut ni, ada tak benda yang macam ada kaitan ataupun sama dengan cerita pemilik dua kebun? Ada ke tak ada? Mungkin tak ada jelas lah, tapi it's part of it. Macam puan yang tudung warna purple sebut tadi kan, kenapa yang ke-10 tu tak di-include oleh mufassir? Sebab mungkin dia masuk dalam kategori ni kan, bumi. So dalam ayat tu Allah ada sebut perkataan وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Kan? Dalam ayat ke berapa tu surah An-Naba yang Allah cerita pasal jannat tadi tu? Ayat berapa?
32 itu jannah. Tak, itu ayat 32 surah Al-Kahfi saya tahu. Yang dalam surah An-Naba yang ada perkataan jannah. Ada tak? Ada. Ayat 16. Wa jannatin alfafa. Kan kebun-kebun kan situ kan? Maksudnya, so dalam ayat surah Al-Kahfi 32 tadi tu Allah sebut jannatain sebab pemilik tu tadi dia ada 2 kebun. Jannatain ni maksudnya 2 kebun. So tu yang anda tengok ada kebun anggur, ada kebun kurma. Please remember, ingat lagi dah. So ada kebun anggur dan kebun kurma. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku dekat pemilik 2 kebun tu saya tak nak cerita sebab saya pernah cerita kat sini pasal serba sedikit tentang cerita tu. So apa akhirnya berlaku dekat pemilik 2 kebun ni? Tak, sebelum dia terbakar tu dia bersyukur tak lepas Allah bagi dia nikmat? Bersyukur? Dia tak bersyukur. Dia masuk dalam kebun, apa yang dia cakap? Ingat lagi tak? Dia dah sebut 2 benda yang sangat-sangat mengejutkan kita pembaca surah Al-Kahfi. Masuk dalam kebun, first dia sebut apa? Antabida hadhihi abada. Nombor 1, aku tak rasa kebun aku akan binasa selama-lamanya. That's the first one dia sebut. Kita ingat ke? Setara dia sebut kebun dia tak akan binasa selama-lamanya, itu pun dah tekuk tu. Kita dah kata tekuknya dia, sombongnya dia. Dia kata kebun tak akan binasa selama-lamanya. Tu pun itu puan sekalian, dia ada benda yang disebut nombor 2 lagi. Lagi teruk daripada tu. Jika apa? Wa ma azunnu sa'ata qa'imatan wa la ruditu ila rabbi. Dia kata apa? Tadi dia kata tanaman tak akan binasa. Bagi saya teruk tapi still okay. Tapi yang kedua disebut, dia seolah-olah mengorbankan iman dia sendiri. Sebab apa dia sebut? Aku tak rasa kiamat akan berlaku. Sebab dia rasa macam tanaman yang dia ada tu akan kekal selama-lamanya. Bagi dia kiamat tu tak logik dan tak rasa akan berlaku pun. Baik, kenapa saya kata mengorbankan iman? Rukun iman ada berapa? 5. Rukun iman ada 6. So tuan-tuan sekalian, bukankah yang ke-6 itu, yang ke-5, sorry, yang ke-5 itu tuan-tuan sekalian adalah percaya kepada hari kiamat. So tuan-tuan sekalian, kalau ada 6 rukun iman, dia mungkin percaya 5. Allah dia percaya, Rasul dia percaya, malaikat dia percaya, kan? Qada dan qadar pun dia percaya. Tapi cuma dia tak percaya kiamat. Boleh tak? Tak ada 1 je. Bukan kena tak ada 1 jadi 5. Okey tu, banyak lagi tu. Boleh tak? Tak boleh tak? Banyak lagi. Sebab konsep rukun 6 tolak 1 sampai dengan berapa? Kosong. 13 rukun solat tolak 1 tak niat, boleh tak? Tak sujud, boleh? So bukan jadi 12, tapi 13 tolak 1 jadi kosong. So tu bahaya tu. Sebab tu saya kata bila dia sebut kiamat akan berlaku, dia bukan sekadar nak tolak kiamat je, tapi dia tolak yang 5 lagi yang lain. Faham? Sebab dia always connected. 6 rukun iman tu dia connected each other. Sentiasa terhubung di antara satu sama lain. So tak boleh nak tolak 1 nak cari 5. Tak boleh. Sebab tolak 1 cari 5 sama dengan kosong juga. Dia sama dengan kosong. Baik. So bila mana dia kata kiamat takkan berlaku selama-lamanya. So tuan-tuan sekalian, perasan tak? Dia kekalkan rhythm yang sama macam surah An-Naba. An-Naba bermula dengan berita hari kiamat. Tapi mereka tak percaya sebab Allah kata mungkin kamu tak nampak. So Allah kata, why not tengok benda yang kita nampak? Dan benda yang kita nampak salah satunya adalah jannat dalam ayat. Jannatin alfafa, kebun. Pemilik 2 kebun, ada kebun tak dia nampak depan mata dia? Tapi apa yang dia buat bila dia masuk dalam kebun, nampak kebun dia depan mata dia, nampak buat apa? First satu, kebun tak akan binasa, kiamat tak akan berlaku. Itu respon dia. Mendustakan pula benda ni. Sepatutnya dah nampak, kamu kena yakin dengan benda yang tak nampak tu. Lepas saya beritahu kenapa dengan benda yang kita nampak tu akan buat kita yakin benda yang tak nampak. Saya akan cerita lepas ni. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam surah tu, dalam surah Al-Kahfi, ada seorang hero dalam cerita pemilik 2 kebun ni. Ada kawan seorang lagi kan. Kan Rajulai ni ada 2 pemuda. Yang bongkak tu seorang je. Kan ada yang baik. Yang baik pesan dekat kawan ni tadi apa benda? Siapa ingat? Yang kawan tak baik, dia kata kebun aku takkan binasa, kiamat takkan berlaku.
Tapi kan ada kawan dia tu kan yang baik. Dia tegur kawan dia, patut kau masuk dalam kebun tu. Bukan dia cakap kiamat takkan berlaku, kebun takkan binasa. Tapi kau kena sebut satu benda ni. Siapa ingat? Siapa sebut dengan betul dan jawapan betul dengan angkat tangan, saya bagi diskaun untuk program hari Sabtu ni. Kalau dia dah daftar, saya pulangkan duit dia balik. Diskaun yang berpatutan dapat sekalian. Depan duit minyak, insyaAllah. Gitu. Ada? Siapa ingat? Angkat tangan. Kalau yakin, angkat tangan. Tak ada. Ada kawan dia pesan, patutnya saya dah bagi dah dialog tu. Anda just cari ayat tu je. Okay? Dia kata macam ni, dia kata patutnya bukan kau sebut tanaman kau takkan binasa, kiamat takkan berlaku. Patutnya kau sebut benda tu. So semua orang dapat siap. Jawapannya tu pas sekalian adalah Masya Allah. So kan kita nak tanya, macam mana Ustaz saya nak jadi orang yang beriman, yang boleh nampak Allah dan setiap perkara yang saya lihat, benda-benda ni semua ni. Caranya, bila nampak benda-benda ni semua, lazimkan sebut Masya Allah. Itu versi pendek. Kalau anda nak ikut apa pesan kawan dia, ada versi panjang sikit. Anda sambung, La hawla wa la quwwata illa billah. So kalau nampak benda-benda yang mengujakan, so tukar daripada wow, tukar benda tu. Daripada anda menjadi Husain dan Poyang dalam cerita 3 Abdul tu. Kan Husain dan Poyang lah yang wow. Kan? So daripada kita jadi Husain dan Poyang, jadi macam mana kawan dia pesan kepada kita. So dia kata patutnya kau nampak benda yang mengujakan, tukar wow, tukar tu kepada apa? Masya Allah. Semua ramai tukar kepada apa? Masya Allah. Semua yang bersih panjang lah. Kita dah tak main, insyaAllah je kan. Sebutlah bersih panjang sikit. Macam mana yang bersih panjang sekali lagi? 1, 2, 3. Masya Allah. Kan okey. So Ustaz, macam mana saya nak buat? Nak jadi orang beriman, saya nak jadikan diri saya ni bila lihat benda ni semua, saya nak nampak Allah di setiap benda. Sebab Allah suruh saya buat benda tu. Sebab saya jadi orang yang beriman. Saya tak nanti dah zalim, saya tak nanti berjenayah. So macam mana? Saya tengok benda ni semua, daripada saya kata wah, saya tukar kepada Masya Allah dan kuat tadi. Nampak tak kita nampak Allah dekat situ? So tukar daripada kita ni mendustakan benda-benda ni semua kepada benda yang boleh menjadi kita saham untuk kita dipermudahkan bersyukur. Dan mempermudahkan kita untuk mempercayai benda yang tak nampak. Now saya nak cerita macam mana kita mempercayai dan nampak Allah di sebalik benda-benda ni semua akan membantu kita untuk percaya benda yang kita tak nampak. Baik, tuan-tuan sekalian, saya tak cakap tadi, ada tak manusia mengaku cipta benda ni? So bila tak ada makhluk boleh cipta benda ni, so siapa cipta? Allah. So bila kiamat berlaku, apa yang berlaku dekat semua yang diciptakan ini? Semua akan binasa kan? So kalau kamu makhluk tak boleh mengaku cipta benda ni, dan Allah cipta benda ni, agak-agak Allah yang sama yang cipta, boleh tak dia nak hancurkan semua dengan mudah? Kenapa boleh? Di samping jawapan kita sebab dia buat, saya nak tanya, menciptakan dan menghancurkan mana lagi senang? Mana lagi senang? For sure lah menghancurkan lagi senang. Nak membina bangunan dan menghancurkan bangunan, mana lagi senang? Menghancurkan bangunan. So kalau Allah cipta benda-benda ni semua dan Allah kata bila kiamat berlaku semua ni hancur, pastilah boleh sebab aku cipta benda ni. Daripada aku nak bina dengan aku nak hancur tu lagi senang. So sebab tu Allah sudah tengok benda yang kita nampak ni. Sebab kamu ragu tentang benda yang kamu tak nampak. Bila kiamat ni semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Yang lagi surah Rahman dulu. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. So tuan-tuan sekalian, apa susah sangat nak percaya? Sebab kalau Allah boleh cipta benda yang kamu tak boleh mengaku kamu cipta, takkan Allah tak boleh hancurkan benda yang cipta. So logik? So sebab itulah Allah kata, it's okay, aku tak ada hukum lagi, tapi tengok benda yang kamu nampak dulu. So lepas kamu buka mata seluas-luasnya sebut Masya Allah la quwwata illa billah, maka disitulah mudah-mudahan tengok balik topik asal kiamat.
Kiamat semua akan binasa. Kamu, tidur kamu, matahari, bulan, matahari, langit, hujan, semua akan binasa. Dia akan berubah semua sistemnya. Maka takkan ada boleh nak buat kiamat yang untuk menghancurkan semua. Nampak? So ini cara pengajaran Allah untuk kita lebih mudah nak percaya. Tuan-tuan sekalian, penting sangat ke kita percaya kiamat ni? Penting sangat ke? Setara mana penting dia tu? Saya faham tak? Sebab rukun iman. Di samping kita nampak sekadar rukun iman, apa penting sangat kita tahu tentang kiamat dan percaya tentang kiamat? Okey, sebelum nak jawab soalan tu tentang kepentingan, sewajarnya orang-orang yang beriman yang dah percaya kiamat, bila dengar berita-berita kiamat, dia kena rasa apa? Dia kena rasa apa? Jangan takut, jangan takut. Betul lah tu. Betul lah tu. Jangan takut, sebab memang kena rasa takut. Dan itulah tujuan Allah bawa kita kiamat. Kita bukan sekadar percaya. Tapi bila kita dengar tentang ahwalul kiamah, perihal-perihal kiamat, yang sepatutnya masuk dalam hati kita, orang-orang yang beriman, yang adalah rasa takut tentang benda ini. Sebab ingat lagi tak surah Ar-Rahman, last kan kita bincang dulu kan, sebelum surah An-Naba dulu kan kita bincang Ar-Rahman kan. Apa benda Allah kata, untuk siapa yang takut Allah bagi apa? Kan kita dah bincang, kenapa surah-surah yang bersifat dengan kasih sayang ni nak kena ada cerita pasal neraka? Kenapa surah-surah bersifat dengan Ar-Rahman yang ada cerita pasal kiamat? Kalau Allah tu sayang sangat, belailah saya, ceritalah pasal syurga. Tapi dalam surah Ar-Rahman, surah kasih sayang, ada tak cerita pasal kiamat dan neraka? Ada ke tak ada? Fa idza syaqqatis samaa'u fa kanat suwaratan kadihan, bila mana langit terpecah, terbelah seperti berdarah langit dah. Kiamat dah tu. Kan hadhihi jahannam, ada cerita pasal neraka dah? Ada. So, ustaz, kenapa surah kasih sayang ada cerita pasal kiamat yang menakutkan dan neraka yang menakutkan? Patutnya cerita pasal syurga je, bahasa belai sikit orang beriman ni. So, kenapa tu maksud sekalian? Memang betul pun sengaja Allah cerita pasal benda yang menakutkan. Why? Sebab bukti sayang dia dekat hamba, bila hamba dia rasa takut dengan benda tu, Allah kata, congratulations, congrats, tahniah. Sebab liman khafa, untuk siapa yang takut. Ayat 46 tersedia surah Ar-Rahman. Apa nak? Liman khafa maqama rabbih jannatan. So memang sepatutnya bila dengar pasal kiamat, pasal neraka, we should feel afraid. Kita memang kena rasa takut. So bila kita rasa takut, congratulations. What congratulations? I will give you to heaven. Aku akan bagi kamu 2 syurga. Itu sayang Allah. So menakut-nakutkan, kalau versi kat dunia, kalau ada orang takut, tujuannya untuk menakutkan saja. Tapi versi Allah menakutkan, tujuannya nak bagi syurga. Macam itu yang Allah suruh kita rasa takut dengan benda tu. Tapi berapa ramai hari ni yang diperingatkan tentang kiamat, sebut kiamat dah berlaku, kiamat dah berlaku, tapi yang masuk dalam diri dia rasa takut. Yang masuk dalam diri dia rasa takut. So macam mana sekarang ni? Saya tak nak jawapan daripada anda. So tanya diri, dan tepuk dada, tanya iman. Bila saya dengar berita kiamat, sudahkah saya merasai ketakutan yang sangat dahsyat kepada Allah? Ketakutan yang sangat dahsyat kepada azab dan kedahsyatan hari kiamat? Ataupun saya tak rasa lagi? So kalau tak capai rasa macam tu, kalau tak capai rasa macam tu, rasa layak tak kita nak tembus syurga? Sebab Allah kata untuk orang yang masuk syurga adalah orang yang rasa takut pasal hari kiamat. So adakah kita dah rasa takut pasal itu? Tentang azab dia, tentang kiamat, dan rasa takut ke? Yang itu yang kita nak capai. Baik tuan-tuan sekalian, pada baca surah Al-Insan, Al-Insan pernah baca? Al-Insan ni datang 2 surah sebelum surah An-Naba je. Al-Insan pernah baca tak Al-Insan? Ke pernah dengar je? Kenapa dengar Ustaz? Sebab hari Jumaat kan dengar imam baca kat depan. Okey, baik. Surah Al-Insan kan, tuan-tuan sekalian, surah yang anda bila baca setiap ayat dalam surah Al-Insan tu, anda kena tanya soalan ni. Anda baca, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. So, hampir satu ayat anda kena kerap kali tanya soalan ni. Bagaimanakah makna menjadi seorang manusia yang normal? Sebab Al-Insan maksudnya seorang manusia. Okay? So anda habis baca ayat 2 pun,
apakah maksud saya menjadi manusia yang normal? Habis yang ketiga, apakah maksud saya menjadi manusia yang normal? So tuan-tuan sekalian, dalam surah tu Allah kata, untuk nak jadi manusia yang normal adalah, saya tak ingat ayat berapa. Sekejap. So nak jadi manusia yang normal, kata Allah dalam ayat yang ke berapa? Berapa? 10. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. So, ingat tak saya kata ini nama surah manusia. So, cara kita nak dapatkan feel tentang ayat dalam surah Al-Insan, setiap satu ayat anda lontarkan soalan kat diri. What is the meaning of to be a normal human beings? Apakah maksud saya menjadi manusia yang normal? Dan salah satu cara nak jadi manusia yang normal, kata Allah, nakhafu min rabbina, takutkan Allah. Dan dia takutkan apa? Yauman, dia takutkan pada satu hari. Hari apa? Hari yang akan menyebabkan abusan qamtarira. Abusan ni apa? Abus. Masam. Pernah dengar surah Abasa wa Tawalla? Abasa ni maksudnya bermasam muka. Nabi bermasam muka. So abusan adalah hari, yauman abusan bermaksud hari yang akan mengakibatkan wajah manusia menjadi masam. Qamtariran adalah teramat muram. Tadi masam, yang ni teramat muram. So masam dan muram. So kalau orang yang akan masam dan muram dekat akhirat, orang ni dekat mana? Syurga ke neraka? Neraka. So tuan-tuan sekalian, sekali lagi Allah kata, if you want to be a normal human being, nak jadi manusia yang normal, kata Allah, kita mesti rasa takut pada hari tu. Hari apa? Kiamat kan? So normal tu normal. Allah kata manusia normal je. Okay? So kalau saya nak share sikit kan, Ustaz, macam mana saya nak develop rasa saya takutkan azab ataupun saya takutkan hari itu? Kan di samping tadi kita nampak alam, kita sebut Masya Allah, macam mana praktikal saya nak bagi konsisten saya rasa takut pada hari akhirat? How? Di samping saya masuk kelas tadabbur cerita pasal kiamat, neraka, saya takut. Macam saya dekat dalam kereta pun saya takutkan kiamat. Macam mana dekat rumah tengok anak-anak pun takutkan kiamat. How? Okay? So caranya teman-teman sekalian, dalam surah Al-Insan ada satu cara Allah mencadarkan kepada kita untuk buat. Khususnya dalam ayat, start daripada ayat ke-8. Okay? Nampak macam simple tapi very significant. Okay? Ustaz, kalau anda baca nampak macam ni Ustaz, nak bagi saya takutkan kiamat. Dengar sampai habis apa saya nak jelaskan. Okay. Dalam ayat 8 Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at'am ala hubbihi. So yang ni sekali lagi, bila anda baca ini, apa makna saya nak menjadi manusia normal? Okay. Manusia normal adalah Allah kata yut'imuna at'am, bagi makan ala hubbihi, dan dia bagi makan benda yang dia suka. Benda yang dia suka. Kalau dia suka nasi Arab, apa yang popular dekat Melaka ni? Nasi Arab asam pedas. Nasi Arab asam pedas. Dia mix antara garam dengan Melaka. Nasi Arab Hadramaut sebagai contoh. Saya tak tahulah apa yang popular. Kalau dekat Seremban tu ada nasi Arab Damsyik. Kan? Kalau dekat Bangi tu ada macam-macam lah. Nasi Arab Masjid pun ada. Nasi Arab Masjid tu mesti kan? Masjid Hasanah. Anda tahu Masjid Hasanah Bangi tu? Dia ada salah satu jemaah tu dia buka nasi Arab. So orang jemaah Masjid Hasanah ni memang syur-syur pergi kat kedai tu. Sebab murah sikit. So ada nasi Arab Yaman, nasi Arab Pakistan, macam-macam. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah kata kalau kita suka nasi Arab sebagai contoh, nak jadi manusia normal adalah kamu bagi makan kepada orang makanan yang kamu suka. Makanan yang kamu suka. Tapi ada kata masih hari ni, kalau kita nak jamu orang makan, kita bagi makanan yang apa? Adakah yang kita suka ataupun asal bagi makan cukup saya jawab. So yang penting kita tengok diri kita hari ni. Sebab nak jadi manusia normal, salah satu untuk macam mana Ustaz saya nak develop rasa takut hari kiamat, Allah ada cadangkan something, iaitu kalau kamu nak bagi makan yang apa kamu suka.
So let's say apa benda yang kamu suka selain daripada asam pedas? Oh, memang orang Melaka suka asam pedas. Dia tak muak lagi dengan asam pedas, right? So kalau suka asam pedas, jangan asam pedas. Contoh. So ada setengah ulama kata hubbihi ala hubbihi sini bermaksud kalau kamu dapat makanan tu dekat kamu, kalau let's say ada orang bagi makan dekat kamu, makanan tu, makanan yang kamu nak bagi tu, let's say kalau kamu yang dapat, kamu sendiri selera tak nak makan makanan tu. Kamu sendiri akan terukir tak senyuman bila nak makan makanan tu. Yang itu dikatakan ala hubbi. So kalau kamu dapat makanan tu sendiri pun kamu sendiri macam gitu. Kalau kamu sendiri pun makanan yang kamu nak bagi tu pun kamu dapat makanan gitu. Ada rumutan bermakna itu belum ala hubbi. So kalau kamu dapat makanan tu sendiri pun kamu rasa wow, itu ala hubbi. Itu ala hubbi. So bagi makan ala hubbi. Dan kepada siapa nak bagi makan? Miskinan. Miskinan. Siapa miskinan ni? So macam mana kita nak kenal orang miskin? Nampak orang yang mengemil tu, oh miskin lah ke? Miskin. Macam mana kita nak kenal orang miskin? Dan siapakah orang miskin yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat miskinan di dalam ayat ini? Ya, saya buka So saya bacakan daripada surah Al-Insan. Alright. Miskinan menurut Al-Maraghi ada doa ataupun senian. Ada siapa ada kita ni? Tafsir Al-Maraghi. Ini terjemahan BM tuan sekalian, bukan Indon. Dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Anda memang kata nak pilih kan, tapi berita sedih. DBP stopkan pengeluaran dia. Sebab kami tak ada buku center pernah apply, boleh tak kami nak minta terbit balik? Sebab buku ini sangat bermanfaat. Wallahi, saya cakap terus terang, sangat best baca tafsir ni. Dah ada terjemahan. Ni shortcut saya kalau saya cepat tadi. Okay, apa kelebihan tu sekalian? Dia ada cerita pasal keterkaitan antara surah munasabah, word by kalimah. Contoh. Saya nak bagi teaser kat anda. Contoh okay, perkataan ni. Sa'ir apa benda, dia bagi anda original meaning pada kalimah. So dia tak terikut dengan terjemahan, original meaning satu persatu. Lepas tu dia ambil tema ringkasan ayat satu persatu pun dia ada syarah tu. Ringkasan 1 sampai 9 ada dia bagi. Lepas tu ayat 1 ringkas apa, tafsir dia apa, ada. Dia ada 15 jilid. So tahu tak kenapa DBP berhentikan pengeluaran dia? Sebab tak laku dulu ni. Tak laku. Satu lagi orang tak tahu masalahnya. Dengar. So kami tak ada buku center pernah kata tolonglah keluarkan balik. Tahu tak apa respon dia? Dia kata apa? Cukup 1,000 orang pembeli, saya keluarkan balik. Dia kata ada 1,000 orang nak beli satu set ni, baru saya keluarkan. Mana saya nak cari orang 1,000 nak beli kitab ni? Saya tak ingat lah masa tu DBP lelong benda ni. Saya tak rasa saya dapat harga yang betul. Sebab dia nak habiskan waktu ni. Jualan budak. So dia kata ada 1,000 pembeli baru dia terbitkan balik kan. Saya kata ada tak option kedua? Tapi dia tak berani sebut option kedua tu. Sebab saya rasa option kedua adalah saya beli dia punya hak cipta. Tapi tak tahulah berapa nak jual hak cipta. Mau berapa ribu kat situ. So tak tahulah sama sekali. Okey. Asal tutup. Astaghfirullahaladzim. Okey. Miskinan. So kalau tengok dalam ayat ni dia best. So dia syarahkan siapakah yang miskin tu. Okey, siapakah yang miskin tu? Dia kata miskin itu adalah orang yang tidak ada harta. Yang itu terjemahan saya gitu. Orang tak ada harta. Tapi adakah semua orang yang tidak ada harta itu miskin? So dia kata orang yang tidak ada harta dan hilang kemampuan usaha. Orang yang tidak mempunyai harta dan hilang kemampuan untuk berusaha. Maksudnya tuan-tuan sekalian, mungkin dia lumpuh, mungkin dia dah tua. Maka tuan-tuan sekalian, dia umur dia tu tak sesuai, nak pergi cari rezeki sendiri lagi dah. Dan dia tidak ada harta. Itu orang miskin. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau orang tu tak ada harta tapi badannya sadar, badannya tegak, nampak boleh usaha nak cari rezeki lagi, so orang tu tak dikira miskinan. So Allah kata jamu orang nombor 1 kepada miskinan. Yang kedua, yatiman.
yatim. Semua anak yatim ke kita jamu makan? No. Sekali lagi, Al-Maraghi merungkai ke persoalan ni. Ustaz, adakah semua anak yatim saya yang kena bagi? Kan? Kata dia, anak yatim yang masih mempunyai pencari nafkah. Yang tidak, dia kata dikecualikan anak yatim yang masih mempunyai pencari nafkah. So maksud kalau anak yatim tu dia dah hilang pencari nafkah, siapa pencari nafkah? Bapa. So kalau kata yang meninggal, bukan tu maksudnya mungkin dia meninggal salah seorang. So kalau meninggal ibu, masih ada ayah ke puan sekalian, kata tu belum lagi priority nak bagi makan kat dia. Nak bagi makan tak ada masalah, tapi it's not our priority. Sebab dia masih ada lagi penjaga yang boleh cari nafkah. Tapi anda kata kalau yang meninggal tu adalah bapanya yang masih hidup adalah mak dia, priority kepada dia. Bagi makan kepada dia. So bukanlah kata kalau meninggal mak tapi mak ayah masih ada, oh jangan bagi makan dia, jangan bagi makan dia. Bukan. Maksudnya keutamaan kat sini, keutamaan. So ada miskinan wa yatiman, yang terakhir siapa? Wa asirah. Wa asirah ni siapa? Kalau baca dekat dalam terjemahan tawanan kan. Tapi zaman sekarang ada lagi keamalan kehambaan. Tak ada kan? So dalam ayat ni tuan-tuan sekalian, ada orang-orang yang ditindas oleh tuan. Contohnya majikan menindas orang gaji. Sebab ada setengah-setengah orang dia kata, kau jangan makan selagi mana aku tak benarkan kau makan. So yang dikatakan asirah adalah orang-orang yang hilang kemampuan untuk berkuasa terhadap dirinya sendiri. Patutnya kan makan tu atas pilihan sendiri kan. Nak makan bila-bila terpula lah. Tapi tiba-tiba ada bos kata, jangan makan selagi aku tak boleh makan. Dia hilang kemampuan untuk berkuasa terhadap dirinya sendiri. So itu orang ketiga yang Allah kata kita kena bagi makan. Prioriti untuk diberikan makan. Baik. Ustaz, kenapa Ustaz cerita pasal benda ni? Apa kaitan pasal macam mana saya nak develop rasa takut pada hari kiamat? Tuan-tuan sekalian, cuba anda tengok isu bagi makan tadi. Allah spesifikkan macam mana? Bagi makan, satu, yang anda suka. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, orang-orang yang anda jamu kepada 3 kategori tadi tu, dia tahu tak apa yang anda suka? Dia tahu tak apa yang anda suka? Anda nak jamu miskin, yatim, asir, kan? Bila anda bagi makan kat dia orang tahu ke apa yang anda suka? Orang tak tahu kan? Tapi Allah kata dalam ayat ni, bagi makan apa yang kamu suka. Betul? So bermakna orang tu tak tahu apa yang anda suka, tapi anda bagi. Contoh, ni contoh je. Anda bagi yang benda yang anda tak suka. Contoh, anda tak suka makanan tu, tapi anda bagi makanan yang anda tak suka. So tuan-tuan sekalian, agak-agak orang tu tahu tak? Tak tahu. Dia tak nampak pun, dan tak ada pun nampak. Anda senyum je, silakan makan, silakan makan. Dia tak nampak pun tanda-tanda anda suka pada makanan tu. Tapi tuan-tuan sekalian, bukankah dia macam hari kiamat? Konsep tu macam hari kiamat. Tak nampak. Tapi benda tu wujud tak? Wujud tak? Dan dia still berlaku tak? Berlaku. Auzubillah. So tuan-tuan sekalian, nak kata Allah nak suruh kita beringat hari kiamat, sampai Allah kata nak bagi ingat hari kiamat tu, jadikan benda-benda yang orang tak nampak sebagai benda yang kamu jadikan sebagai perhatian di dalam dia. Macam mana saya nak wujudkan rasa takut pada hari kiamat? Meskipun orang tak nampak, kamu usaha untuk berikan yang terbaik meskipun orang tak nampak benda. Contohkan, ada orang hari ini konteks selain pada sedekah. Ada orang hari ini yang dia nak beramal, dia buat terbaik bila ada orang sendiri. Contoh dekat masjid, dia tengok semua orang sembahyang sunat. Dia jenis bukan suka orang sembahyang sunat pun, tapi sebab kat masjid orang sembahyang sunat. Dia sembahyang tu sebab, ish, aku tak sembahyang, kamu tengok aku ni apa. Dia pun bagi yang terbaik pada waktu tu. Orang nampak dia, nampak khusyuk pada waktu tu. Dia bagi macam serve yang terbaik. Tapi bila belakang tabir tuan-tuan sekalian, rasa orang yang rasa macam, khusyuknya dia. Orang tengok dia tu, khusyuknya dia. Lah dia ni. Tapi belakang orang, bila dekat rumah, bila dia seorang-seorang tuan-tuan sekalian, kalau dia tak semayang macam tu sekalipun, agak-agak orang yang kata dia khusyuk tadi tu, dia tahu tak dekat rumah orang tu macam ni pun kat rumah? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Dia tuan-tuan sekalian, nak wujudkan rasa percaya hari kiamat dan takut hari kiamat. Sebab hari kiamat benda tak nampak. So kita sendiri dalam amalan seharian, bila kita nak serve Allah, beri yang terbaik walaupun tidak ada manusia mengetahui.
So bila kita beriman hanya senya kerana Allah, samalah juga kita beriman kepada hari akhirat. Dia tak nampak tetapi dia still akan berlaku. So tuan sekalian, itulah konsep kiamat. Just give the best before the times come. Bagi yang terbaik sebelum hari itu datang. So Allah saja je ambil satu topik, bab bagi makan. Dan Allah highlightkan ala hubbihi, bagi makan yang benda kamu suka. Orang tak pernah tahu pun apa kamu suka. Tetapi Allah kata, please make it as a very big consideration before you jamu orang. So kamu nak jamu orang. Baik, bab cerita bab bagi makan tu sekalian. Rupa-rupanya bagi makan ni adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah tau. Pernah dengar tak? Surah Al-Balad. Surah Al-Balad, anda jangan fikir, oh sebab bagi makan dia saja kot Allah pilih bagi makan nak bagi contoh. No. Bagi makan ni memang amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak cerita bohong ni. Sangat mulia di sisi Allah. So dekat mana anda boleh tahu pasal amalan bagi makan ni adalah amalan yang mulia tuan-tuan sekalian? Kita tengok ayat yang ke 11. Al-Balad. So hari ni banyak buat marathon pergi surah ni, pergi surah tu, pergi surah ni. Barulah tak boleh tengok. Alhamdulillah. 11 ayat 11 surah Al-Balad, surah yang ke-90. Okey, nak tengok falaqat auzubillahi minasyaitonirrajim falaqtahamal aqabah. Maksudnya dalam pada manusia itu tidak merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. So Allah kata aqabah. Aqabah ni maksudnya amalan yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Okey, amalan yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan. Lalu Allah tanya dalam ayat 12, "Wa ma adraka mal aqabah?" Maka kamu tahu tak apa itu amalan-amalan yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Wa ma adraka mal aqabah? So Allah kata nombor 1, fakku raqabah, bebaskan hamba. Amalan yang tinggi darjatnya si Allah. Dan nombor 1 Allah kata bebaskan hamba. So now tuan-tuan sekalian, kita dekat Malaysia hari ni bila baca ayat ni, ustaz macam mana saya nak buat? Dekat Malaysia bukan ada amalan kehambaan pun macam Nabi. So tuan-tuan sekalian, fakku raqabah di sini adalah simbolik saja. Dia bukannya semestinya ada kena cari hamba bebaskan. Tak. Pada zaman Nabi, benda yang paling banyak keluarkan financial, paling banyak keluarkan duit adalah amalan bebaskan hamba. Sebab nak bebaskan hamba pada zaman Nabi bukannya gunakan financial yang sikit-sikit, kecil-kecil, tapi high financial. So kalau kita nak apply fakku raqabah, tuan-tuan sekalian, tips dia adalah kita buat sesuatu, melakukan kebajikan dengan high financial. Itu mafhum mukhalafah ni. Sebab nak bebaskan hamba tak ada amalan keamanan dekat muka bumi. Tapi Allah bagi tahu tuan-tuan sekalian, bukan kat bumi, kat Malaysia. Okay? Tapi Allah kata, in case kalau kamu tak mampu, sebab tak semua orang ada kekuatan untuk keluarkan high financial. So Allah bagi ada satu lagi yang pahala dia sama macam membebaskan hamba, iaitu au ni atau, bermaksud darjatnya sama. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Maksud au it'amun fi yaumin dhi masghaba, bagi makan. Bagi makan pada siapa? Pada orang yang berada dalam hari kelaparan. Yaumin dhi masghaba. Apakah orang yang berada dalam hari kelaparan itu? Orang Okey, saya terjemah dulu dhi masghaba tu. Nanti saya masuk part gelandang. Dhi masghaba adalah yang kalau terjemahan hari kelaparan. Hari kelaparan itu merujuk kepada orang puasa. Seorang puasa. So tuan-tuan sekalian, Allah kata yang pahalanya senisbah, dan satu lagi, amalan ini dikategorikan sebagai aqabah. Aqabah itu yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So apa tadi, bebas hamba, kita tak boleh nak buat. So pilihan kedua adalah bagi makan pada orang yang berada dalam hari kelaparan. Bahasa lain, puasa. So ustaz macam puan tadi kan, gelandangan macam ustaz, macam mana diorang ni? So kita boleh kategorikan sebagai orang-orang yang macam, sebab dalam bulan puasa tuan-tuan sekalian,
Semua orang lapar. Yang kaya lapar? Mestilah lapar. Kan? Tapi adakah pada orang kaya nak kena jamin makan tadi? Tak. Kembali pada ayat Al-Insan tadi, siapa prioriti? So dekat dunia ni semua ada mengalami hari kelaparan dia. Prioriti ni pada siapa? Miskinan. Gelandangan kategori miskinan lah barangkali. So mungkin dia adalah anak terbiar, dia hilang dia punya sumber dapat rezeki. Ayah dia tinggalkan dia ke barangkali. Mungkin sebab meninggal dunia pun faktor juga tu maksudnya. Saya dah jumpa gelandangan KKL tu bukan semuanya sebab dia dah meninggal mak ayah. Yang mak ayah lepas tanggungjawab pun ada juga. Dia simpan IC, dia tak bagi IC. Jadi nak track siapa mak ayah ni pun satu kerja yang sangat nak track sama mak ayah dia, nak cari dekat mana mak ayah dia. Semua ada juga. So kita boleh kategorikan sebagai orang yang miskin kat sini. Sebab gelandangan ni dia tak boleh nak buat kerja sendiri. Kan? Dia ni zaman zaman belajar. Zaman untuk dia untuk lebih banyak explore dunia. Bukannya tanggungjawab mereka mencari rezeki. Patutnya ayah tanggungjawab dia kepada anak mencari rezeki. Kan? Tapi akhirnya siang gelandangan. So saya boleh katakan kalau kata gelandangan pada hari ini, saya nampak dia kategori miskinan. Kita boleh kategorikan sebagai miskinan. So kita boleh masukkan dia untuk bagi makan dia. Orang miskin dan orang muflis. Muflis ni apa yang kita kata muflis? Bankrupt. Orang yang muflis maksudnya orang yang berhutang banyak Lepas tu dia tak mampu nak bayar, lepas tu bank declare dia bankrupt. Macam tu kan? So kita nak kata orang ni orang apa? Sama tak dengan orang miskin? First time saya dapat soalan macam ni. Miskin habis. Itu bukan miskin total. Macam mana itu bukan total? Maksudnya dia ada adik-adik dia lagi kan? Tapi bagi saya nombor sekian, dia miskin itu maksudnya orang yang muflis ni, maksudnya dia tak ada duit tak? Maksudnya duit semua kena ambil dengan bank? Saya saya sini tak jelas tentang konsep muflis ni. Jadi saya KIV kan soalan itu dulu boleh? Saya tak berani nak tak fatwa sama ke dia. So kalau sama maknanya kita kena bagi makan kat dia juga kan. Meskipun dia dah ketua jabak kan. Tapi tak ada masalah. Nanti saya cuba kaji apa yang dikatakan sebagai muflis. Okey, kembali pada topik asal. Saya nak ambil lagi. Ya, soalan. Ya. Makanan asas. Boleh. Sebab keperluan dia bukannya kita nak bagi dia one off punya makanan. So keperluan asal untuk dia survive. Kadang-kadang one off punya makanan hari tu je dia makan. Tapi sebab tu saya kata ada banyak lagi ayat lain yang kita kena tengok. So sebab tu dalam pepatah Inggeris ada menyatakan, give a man a fish, you will feed him one day. Give a man a rod, you will feed him for a long time. Ya, benar kan? Betul tidak Prof saya baca tu? Kan? Kalau anda bagi fish, dia boleh makan itu je. Tapi kalau anda belajar ajar dia macam mana how to fish, dia akan boleh survive sepanjang hari. So macam saya nampak konsep bagi makanan asasi, macam bagi gula, bagi minyak, bagi beras, itulah cara untuk dia survive untuk 2-3 hari. So bagi makan mungkin 1 hari. Tapi tuan-tuan sekalian, kita bagi keperluan asas macam bagi makanan, tapi kita minta mereka boleh usaha untuk boleh survive dalam 2-3 hari yang mendatang. Itu pun sebaik-baik juga sedekah. Sebaik-baik sedekah. Kemudian juga tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Sebab konsep bagi makan ni luas. Sebab kita tengok situasi. Kita lebih mafhum dan lebih faham tentang situasi depan mata kita pada waktu. Kita boleh nampak sendiri apa yang mereka alami. Mereka bukan nak sangat makan nasi berani tiap hari. Tuan-tuan sekalian, kalau kita suka nasi berani tiap hari nasi berani. Oh, kita pun boleh bankrupt je ni. Kita kok muflis je ni. Itu tuan-tuan sekalian nak kata, poin saya adalah kita sendiri faham tentang situasi kita. Tapi poin paling besar adalah jangan pandang enteng bab cerita bagi makan. Sebab ramai orang rasa macam, saya bagi makan ni ustaz, saya tak boleh nak bagi sedekah banyak. Bagi makan ni besar fadilah. Sampai Allah masukkan di dalam kategori aqabah. Benda yang besar darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
So lepas ni belum lah bagi makan pada saya. Wah. Saya bukan miskin, aku bukan yatim. Okey, baik. Kembali pada ayat tadi, tuan sekalian, saya nak tutup dah sebab saya tak berhajat nak stop pastinya. Saya akan makin awal sebab asal pun makin awal sekarang. Saya tak berhajat untuk track. So kita boleh tipak suku boleh? So lebih kurang 10 minit je lagi. So tak lama lah. So tuan sekalian, saya nak konklusi dah. Konklusi dah. Okay. So saya tangkap ayat 16. Alhamdulillah dah boleh ayat 16. Saya tak berhajat nak pergi satu persatu ayat tau. Sebab ayat dia very crystal clear. Tahu crystal clear? Sebab anda baca memang itulah yang kita akan dengar. Daripada ayat 6 sampai 16. Pasal semua benda ni. So konklusi saya tuan sekalian pada sesi Tadabbur Juzul Amma kali ini adalah pentingnya kita memberikan pentingnya kita mengaktifkan satu lagi pandangan, bukan sekadar pandangan mata ni. Sebab sekarang ni kan isu melihat dengan mata kan. Tapi ramai juga hari ni tak beriman, dia melihat juga dengan mata. Yang beriman pun lihat juga dengan mata. Tapi apa beza orang beriman lihat dengan mata dan orang tidak beriman melihat dengan mata? Sebab orang yang tidak beriman, mereka sekadar lihat dengan mata kasar. Tapi orang yang beriman, dia melihat dengan mata kasar dan mata hati. Yang mata hati ni tuan sekalian yang kita nak kena activate kan. Yang macam cerita Naruto dah pula aktif mata-mata ni kan. Nak kata tuan sekalian, aktifkan mata hati ni bukannya benda yang kata on, tak, no. Off, tak, boleh. Tak boleh. Mata hati ni adalah benda yang anda kena pupuk supaya dia sentiasa ceria. Mata hati ni juga tuan sekalian, hari ni kalau kita sakit mata rabun, kita boleh pakai spek. Kalau yang ni rabun tuan sekalian, anda nak pakai spek macam mana? Betul? Sebab tu tuan sekalian, cara nak treat rabun-rabun di mata hati ni tuan sekalian, bukannya anda bagi spek ataupun anda laburkan duit, no. Tapi anda just kena banyakkan ingat Tuhan. Sebab mata hati letak duduk di hati. Maka rawatan-rawatan hati perlu dilakukan. Macam mana? Allah kata, mungkin sebab dia tak nampak, sebab dia gelabah, dia tak tenang. So bagi dia tenang, fikir pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hati yang zikir pada Allah, hati yang tenang. So bagi dia tenang, mungkin lepas dia tenang, dia akan lebih mudah nak lihat, oh Allah, 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 Allah. Nak capai level tu puas saya sendiri pun akui susah. Kan? Nak capai lihat semua benda nampak Allah, 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 Allah. Satu kita puas sekalian, saya sentiasa galakkan. Nak berubah ke arah ini memang susah. Tapi dia tak mustahil kalau kita wujudkan suasana. Suasana, tahu suasana? Cuba anda bayangkan, nak berubah seorang-seorang dengan ada suasana yang support perubahan anda, apa lagi mudah? Mesti ada suasana. So anda bayangkan, cara mudah anda kena cari kawan yang sentiasa boleh remind anda tentang ketuhanan. So kalau nak cari kawan tuan sekalian tentang Tadabbur Surah Al-Kahfi semalam, siapa datang dekat Masjid Al-Azim? Kan? Saya kata tuan sekalian, nak cari kawan, bukan cari kawan yang sekadar pandai sembang tentang Tuhan. Tapi cari kawan yang kita lihat tindak tanduk dia, akhlak dia, ingatkan terus kita pada Tuhan. Boleh beza tak? Ada kawan hari ini, mesej-mesej tazkirah dan kata-kata tazkirah banyak keluar kat mulut dia. Tapi akhlaknya tak nampak pun macam dia sebut, tak sama pun macam mana dia sebut kat mulut tu. So Allah mendahulukan qamu, bau qal, kan? Warabatna ala qulubihim id qamu faqal. Ke sana? Mari mata tadi. Oh, rasa macam dua whiteboard ni penuh. Okey. Qamu faqalu. Okey. Qamu ni apa? Bangkit, bertindak. Ini qamu. Bertindak, saya letak sini. Bangkit atau bertindak. Okey, faqalu, berkata. So Allah Azza wa Jalla cerita pasal mereka ni disatukan hati. Ashabul Kahfi disatukan hati. Dan tuan-tuan sekalian, mereka bersatu hati bukan sekadar berkata, tapi Allah mendahulukan mereka bersatu hati, mereka bangkit dan bertindak lalu berkata. Maksudnya Allah mendahulukan tindakan berbanding kata-kata, akhlak berbanding kata-kata. Apa lagi? Amal berbanding kata-kata. So Allah kata, nak cari kawan macam Ashabul Kahfi, kamu kena mendahulukan kawan yang banyak beramal dan berakhlak, yang menunjukkan Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh,
yang Tuhan dia adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini teman sembang pasal Tuhan ramai. Tetapi teman yang ada tengok akhlak ni je, tak perlu cakap pun. Ada tengok akhlak dia. Ada tengok amal dia saja. Ingat Tuhan. Dah jumpa dalam kawan tu. Ada tak perlu tunggu dia bercakap, Ittaqullah. Boleh je Tuhan. Tapi anda tengok je peribadi dia, akhlak dia, anda pun terus boleh ingat Tuhan. Dah jumpa dalam kawan-kawan tu. Kalau jumpa, barangkali anda sudah jumpa Ashabul Kahfi. Kejap lah, betul lah. Betul lah. Kalau anda dah jumpa dah Ashabul Kahfi anda sendiri. So anda dah boleh identify Ashabul Kahfi anda sendiri dah. So nak kata, dahulukan akhlak berbagai tindakan. So tuan-tuan sekalian, poin saya adalah kita nak kena wujudkan suasana untuk ke arah benda. Saya tak nak habiskan kelas-kelas saya ni sekadar nampak info, maklumat tentang ayat ni, tentang ayat tu. No, saya tak nak habiskan macam tu. Saya nak bagi anda nampak how to practice ni saya. Macam mana saya nak beramal dengan ayat ni supaya saya nak berubah ke arah lebih baik. So, satu saya pesan tadi, bila nampak benda tu, Masya Allah. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, macam mana saya nak konsisten ingat Tuhan? Anda nak ingat, nak takutkan hari akhirat, saya kena banyakkan lakukan perkara terbaik meskipun saya berseorangan. Sebab kiamat tak nampak, Allah pun tak nampak, I must be the best. Itulah yang dikatakan ihsan. Betul? Itu yang dinamakan sebagai ihsan. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, macam mana Ustaz saya nak boleh buat benda semua, tengok semua ni nampak Allah belaka ni? So caranya adalah satu, cuci mata hati. Dengan apa? Bagi dia tenang dengan banyakkan fikir. Seterusnya tuan-tuan sekalian, nak buat seorang memang susah, tapi cara yang terbaik adalah bina suasana. So caranya carikan. So cara macam mana? Anda tak perlu tunggu kawan anda sebut. No. Just tengok akhlak dia. Ingat Tuhan. Tengok amal dia. Ingat Tuhan. Tengok wajah dia. Ingat Tuhan. Kan best kalau suami isteri. Suami tengok isteri, nampak Allah. Isteri nampak suami, nampak Allah. Macam mau nak bercinta lah saya. Kan seronok macam tu kan? Ini tidak. Allah kata suami isteri itu adalah qurrati a'yun. Tahu tak qurrati a'yun itu maksudnya apa dah? Penyejuk mata ataupun yang menghilangkan serabut ataupun yang menghilangkan ribut dalam hati. Qurrah ni maksudnya ribut. Qurrah ni ribut. So maksudnya Allah kata Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrati a'yun. Sepatutnya pasangan itu qurrati a'yun, menghilangkan ribut di hati. Tapi apa berlaku hari ini muslim benar? Tengok dia bertambah ribut dia. So na'udzubillah. So jangan buat itu. Tak nak jadi pasangan macam tu. Sebab tu lah tuan-tuan sekalian, benda ni bukannya satu benda yang ada kata nak ubah esok dah boleh berlaku. Kadang-kadang dia perlu proses. Saya nak bagi saya ingat Allah, esok dah setiap tengok semua ini Allah berlaku. Tak. No, kadang-kadang dia proses. Sebab kita tak tahu dalam ni kotor tak ke mana. Kan? So tuan-tuan sekalian, dah tak tahu dalam ni kotor tak ke mana. Kalau kotor sangat-sangat, anda rasa sekali lap dia dah hilang ke semua kotoran. No, sebab tu kena konsisten. Lap. Mungkin nak bersih tu mungkin setahun lagi baru bersih tu betul. Barulah nampak semua nampak Allah. Yang penting tuan-tuan sekalian, Allah sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَهُم. Bila aku bagi ujian tentang kamu nak berubah ke arah lebih baik ni tuan-tuan sekalian, Allah bukan nak tengok result tu esok, result tu malam ni. Tak. Ya aku nak tengok hatta na'lamal mujahidin. Sehinggalah aku kenal siapa daripada kalangan hamba-hamba aku yang berusaha. Mujahidin kat sini bukan maksudnya pergi angkat pedang berjihad tu, tidak. Mujahidin di sinilah siapa daripada kalangan hamba aku yang berusaha ke arah lebih baik. So Allah bukan nak kamu dengar hari ni, esok dah. Tolong taubat berapa jadi warak. Kalau jadi warak tak apa, jadi wakrak. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, jadi saya rasa jangan sekali kita terlalu cepat dan gairah nak berubah, tapi just keep calm, bertenang, dan kita lalui proses ke arah lebih baik tu setingkat demi setingkat. Setingkat demi setingkat. Jangan berubah drastis. Sebab kita pun tahu kan, kalau ada orang nak tinggal kerokok, dia berubahkan drastis terus, dia pun tahu hidup dia macam mana satu hari. Dia jadi tak tenang, dia gila sekejap hari. So tuan-tuan sekalian, just ikut flow, tenang, berubah, ikut step by step. Proses tu biar
setingkat demi setingkat. Jangan terlalu pun nak berubah. Sebab Allah tak tengok result. Allah nak tengok kita berusaha tak nak berubah jadi ke arah lebih baik. Sebab kalau Allah tengok result, seperti yang saya ulang kat sini banyak kali, kalau Allah nak sangat result, maka Allah mungkin tak adil pada Nabi Nuh. Kan? Kalau Allah demand sangat result. So Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah tuan sekalian, berapa ketul je beriman pada Allah. So kalau Allah nak result, maka tak tepat untuk Nabi Nuh. Tapi Allah muliakan Nabi Nuh sebab apa? Usaha dia tak give up 950 tahun. That's the point. Bukan sebab result dia, tapi sebab usaha tak pernah give up 950 tahun. Itu sebab Allah muliakan Nabi Nuh. Dia faham? So biarlah kita mati tuan sekalian meskipun tak baik pun. Kalau boleh baiklah. Meskipun tak berubah 100%, tapi kita meninggalkan dunia dalam keadaan usaha ke arah lebih baik. Saya banyak hutang ustaz. Saya rasa kalau saya mati pun saya tak sempat nak habiskan hutang tu. Biar kita mati dalam keadaan kita sedang berusaha nak selesaikan hutang. That's my point. Allah tu maha adil, nak bantu kita yang berubah ke arah kebaikan. Jangan kita usaha nak buat pun tak ada. Tinggal solat banyak, dah tahu dah mazhab Syafi'i kata kena qada. Tapi tuan-tuan sekalian, tak apalah ustaz, Allah tu kan pengampun. Ya betul, ada mazhab mengatakan tak apa Allah boleh ampun. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita mazhab Syafi'i kata kena qada juga. At least kalau kata nak habiskan qada yang pernah tinggal tu tak sempat habis sebelum mati, at least biarlah kita meninggal sedang berusaha untuk qada. Faham? So usaha tu ada. Biarlah satu solat pun sehari, tak ada masalah. Biar ada usaha tu. That's my point. Biar ada usaha. Allah maha adil. Percayalah Allah maha adil. Allah maha pengampun. Tapi biar kita mati dalam keadaan kita dalam usaha. Boleh faham Wallahu a'lam. Ada soalan? Zikir. Mukasyafatul qulub ni luas. Penyembuh perawat bagi hati ni luas. Kalau yang saya boleh ambil daripada opik 5, obat hati, saya nak nyanyikan takut hujan. Kan ada 5 kan obat hati. Okey, sebut kat saya. Nombor 1. Oh, ingat. Kita ingat tak? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Kan laju sangat, Okay. Yang pertama apa tadi? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang macam-macam sajak lah saya. Saya nak nyanyi sangat tapi takut sumbang. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa sunat. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. Okay. Saya dah mulai. Nombor 1, baca Quran dan makna. Kedua, solat malam. Dirikan solat malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Sama tak saya sebut tadi? Buat suasana. Ya? Berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Puasa sunat dah kat sini. Puasa wajib itu memang sah kena buat lah. Yang kelima, zikir malam. Zikir malam berpanjanglah. So tu pasal zikir lah. Poin saya zikir lah. Sama lah zikir. Zikir. So mudah-mudahan 5 obat hati ini membantu kita untuk mencegahkan mata hati itu, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab lagi. So kita bersuara. Okay, wallahu a'lam teman-teman sekalian. Bulan depan tak ada kan? Semua cuti kan? Okay, so saya pun nak bercuti. So teman-teman sekalian, saya nak mohon maaf atas segala keterlanjuran bicara. Ada benda yang tak bicara saya sampaikan ke, ada salah benda saya sampaikan, minta maaf. Apa saya harapkan kita saling mendoakan antara satu sama lain, boleh? Sepanjang bercuti, saya rasa mungkin ada yang dah plan nak pergi umrah, nak pergi berziarah ke mana-mana teman sekalian. Banyakkan berdoa untuk sahabat-sahabat kita kat sini teman sekalian, insyaAllah. So kalau siapa yang berminat tu hadis simposium tadabbur hari Sabtu ni, masih ada tempat. Kita target 100 orang, tempat dah nak habis untuk sekalian. Kenapa 100? Sebab 3 penceramah besar yang akan turun hari itu, saya, Ustaz Syahri Abdul Rahman dan juga Ustaz Azlan. So kami akan sepentas akan membincangkan apa beza tafsir, tadabbur, terjemah yang kita sentiasa dok keliru selama ni. Macam mana Ustaz, saya nak tadabbur ni kena dalam kelas setiap masa. Ada tak cara praktikal macam mana saya nak tadabbur satu ayat? Simposium tadabbur dari pagi sampai petang. Harga RM80 sahaja pelaburan tuan sekalian. Dapat makan, dapat nota, dapat tidur tak lah. Dapat makan, dapat nota dan dapat ilmu. So siapa minat boleh daftar kat saya kat depan ni.
So pembayaran ini kita isi semat punya. Siapa berminat boleh daftarkan. Assalamualaikum atas kafarah. Tempat di perpustakaan awam Melaka. Auditorium perpustakaan awam Melaka. Siapa minat boleh daftarkan mana? Sabtu ni 16 hari bulan. 16 hari bulan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.